air untuk pasal proses rumah kita tengah duk roboh. Budak-budak kerja tengah mau roboh. Duk atas bumbung pun ada lagi duk buang kayu. Dah tak boleh kata. Kalau mau cik je. Inilah paradoks yang terjadi pada kaum Melayu Malaysia yang setiap hari sibuk mencari identitas, sibuk mengais-ngais, bahkan berusaha mencuri budaya di Nusantara Indonesia, atau mencari dongeng masa lalu biar mereka tampak hebat. Mereka amat suka berhalusinasi. Kaum Melayu merasa sebagai kaum paling hebat dan istimewa di Asia Tenggara, bahkan mungkin alam semesta raya. Tapi realitasnya tidaklah demikian. Marilah kita lihat satu persatu kontradiksi yang terjadi pada kaum Melayu Malaysia. Kaum Melayu Malaysia merasa jadi kaum paling istimewa, tapi nyatanya mereka hanyalah hamba raja-raja Melayu Malaysia. Itu pun hamba dari raja-raja yang kecil, bukan raja besar. Bahkan dulu raja-raja Melayu gemar sekali kawin dengan wanita putih. Kaum Melayu Malaysia juga sering bermimpi bahwa mereka keturunan bangsa yang hebat di masa lalu. Nyatanya tidak demikian. Nenek moyang mereka malah suka memuja penjajah. Raja-raja mereka yang kecil itu juga takut menghadapi penjajah. Kaum Melayu Malaysia juga merasa sebagai pewaris dari budaya dan bahasa Melayu di Nusantara. Padahal sebagian mereka hanyalah serpihan dari suku-suku di Nusantara. Bahasa Melayu Malaysia digembar-gemborkan merupakan bahasa dunia, dituturkan hingga 300 juta. Nyatanya yang diakui oleh dunia adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu Malaysia, yang mereka pinjam dari wilayah Sumatera, kini justru rusak, menjadi bahasa rojak, dan terpinggirkan di Malaysia. Karena teracuni berbagai ilusi dan dongeng, kaum Melayu Malaysia justru mengalami frustasi dalam hidup sehari-hari di Semenanjung. Mereka merasa sebagai kaum yang lebih istimewa dibanding kaum lain. Tapi mereka justru dipandang rendah oleh kaum Cina di Malaysia. Kaum Cina bahkan enggan menggunakan bahasa Melayu. Realitas hidup di Semenanjung Ujung Medini memang tidak seindah dongeng dan halusinasi. Kini banyak kaum Melayu Malaysia yang justru mengalami kesulitan ekonomi di Malaysia. Mereka bingung menghadapi pendatang. Kaum Melayu Malaysia sering pula digusur oleh elit Melayu sendiri. Walaupun suka gembar-gembor mengenai kemelayuan, elit Melayu pun lebih mementingkan diri mereka sendiri dan kurang mempedulikan rakyat Melayu. Itulah ironinya, kaum Melayu Malaysia yang katanya memiliki tamadun gemilang, bahkan mengaku keturunan Nabi, tapi dalam sehari-hari mereka gamang, bingung mengais identitas, bahkan tak lepas dari penggusuran di negeri mereka sendiri. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas nasib kaum Melayu Malaysia. Seperti juga di Indonesia, di Malaysia banyak pula rumah atau pemukiman yang dibangun di tanah milik negara atau milik pihak lain. Karena pemukiman itu telah berdiri bertahun-tahun. Biasanya penghuninya akan diberi kompensasi saat digusur. Nah, di Malaysia pemukiman liar seperti itu disebut rumah settinggan. Berikut ini adalah kisah penggusuran rumah settinggan di Malaysia. Yuk kita simak ya. Baik. Saya bawakan satu cerita daripada Pantai Timur, tuan-tuan. Kezaliman kerajaan negeri Kelantan yang sekarang ini telah menghalau 5 rumah takhir di sebuah tanah yang sepatutnya yang telah pun apa orang kata didirikan, dibangunkan sejak tahun 1920 lagi. Kita dengar. Atas Paloh, Kota Baru, Kelantan mencetuskan rasa tidak puas hati penduduk. Perobohan rumah di perkampungan Rumah Settinggan, Seksyen 5, Jalan Atas Paloh, Kota Baru, Kelantan mencetuskan rasa tidak puas hati penduduk. Penduduk menyifatkan pampasan berjumlah RM1,500 yang diberikan oleh kerajaan negeri melalui Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan PKINK tidak mencukupi. Ketua Angkatan Muda Keadilan Negeri Kelantan, Muhammad Izzat Zahrim Muhammad Hanuzi menggesa pemimpin PAS Kelantan supaya berlaku adil terhadap penduduk terlibat. Penduduk mendakwa PKINK gagal menunjukkan surat waran atau kebenaran mahkamah untuk merobohkan 53 unit rumah tersebut. Turut menjadi tanda tanya,
Penempatan rumah setinggan itu dikatakan mendapat kebenaran Menteri Besar terdahulu. Setakat ini, tiada wakil kerajaan negeri maupun ahli parlimen Kota Baru yang berani tampil memberi penjelasan selepas isu itu tular. Sementara itu, wakil penduduk memberitahu RTM mereka akur berpindah dan meminta tempoh 2 hari. Namun, permintaan itu tidak diendahkan PKINK yang bertindak merobohkan rumah dengan jentolak. Minta lah tempoh kat lawyer PKNK tu 2 hari ke 3 hari untuk pasal proses rumah kita tengah duk roboh. Budak-budak kerja tengah meroboh. Duk atas bumbung pun ada lagi duk buang kayu. Dah tak boleh kata. Kalau mocik je, cakap mocik lah. Kalau mocik boleh dapatkan surat pada mahkamah, baru kita stop. Kata. Jadi dia teruskan juga roboh. Sedangkan kami dah 2/3 dah roboh bahagian belakang dulu. Cuma yang tinggal bahagian depan ni tak roboh lah. Sebab kalau bahagian depan roboh, kena buat kerja payah. Okey, bila dah dia runtuh macam ni, habislah kayu-kayu yang orang tua kerja dulu, yang cantik yang kata kayu lama ni, dia molek. Kayu belakang tu kurang molek, baru buat. Yang ni yang kita sedihnya. Yang betul cerita yang Okay. Now, isu ni sebenarnya macam ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan saya tunjukkan video ni tadi, kalau tuan-tuan perasan gambar yang dia bawa ni, okay, dia gambar Nik Aziz. Siapa dalam TikTok saya nampak lah. Gambar Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz. Pada 3 Mei 2013, kerajaan negeri telah menjanjikan untuk penduduk Kampung Paloh ni sebuah apartmen. Bagi satu rumah, sebuah apartmen rumah atas Paloh dipanggil. Pada tahun 2013. Pada tahun 2013. Dan ini antara janji-janji yang telah dijanjikan oleh Kerajaan Negeri Kelantan berkenaan dengan perkara tersebut. Baik. Sebenarnya kalau diikutkan, rumah setinggan di Malaysia ni memang tidak ada hak, tidak ada equitable rights. Tidak ada hak equity di atas tanah yang dinaiki. So kalau anda buat rumah setinggan di atas tanah orang, memang anda boleh dihalau tanpa perlu kepada pampasan. Ini tanah, kita cerita tanah private dahulu. Kita cerita private land. Begitu juga tanah syarikat. Sama juga. Still private land. Walaupun milik anak syarikat negeri. Nah, apa berlaku? Berbeza. Contoh di Kuala Lumpur. Tak ada beza. Sama je. Nah, apa yang berlaku adalah apabila ada janji. Kan? Pemindahan rumah setinggan ni bukan benda pelik. Dekat tempat YB Fahmi Fazil sendiri. Itu banyak rumah setinggan dahulu. Dekat, kalau kita tengok, tuan-tuan tengok cerita dalam YouTube ada. Cerita setinggan. Cerita lama. Cerita lama itu tu. Saya ingat masa saya kecil saya tengok cerita tu. Samsudin berlakon. Samsudin. Nama cerita tu cerita setinggan. Rumah setinggan tu adalah di kawasan KL. Tuan-tuan tengok kat Gombak, dekat Pantai Dalam, dekat banyak rumah setinggan. Termasuk di kawasan, termasuk Sabah Sarawak. Now, isu dia adalah bukan masalah dia pampasan satu hal, tetapi janji. Okay? Pada 2013, Kerajaan Negeri Kelantan pada masa itu menjanjikan bahawa tuan-tuan rumah yang dipindahkan itu akan mendapat perumahan. Rumah flat lah kita kata. Apartmen ke flat tak kisahlah. Dia akan dapat. Sebagaimana yang berlaku dekat Taman Medan. Ada. Tetapi bila masuk tahun yang sekarang ini, rupanya dia tak bagi. Apa yang mereka bagi hanyalah dana atau duit berjumlah mula-mula dia bagi 1,000. Lepas tu dia up jadi 1,500. Menurut penduduk kat Paloh kat situ, rumah tersebut ada yang dibina sejak daripada tahun 20-an. Cuma dia minta geran, bukan dia orang tak minta geran. Cuma kerajaan negeri tak bagi. Okey, itu hak kerajaan negeri. Tak bagi itu terpulang kepada kerajaan negeri. Namun begitu, kalau tak nak bagi in the first place, jangan berjanji. Itu point dia. So, bila janji itu tidak ditepati, bagi 1,500, dalam keadaan tak sampai notis dan sebagainya, tiba-tiba dia terus roboh, di situ timbul isu kekejaman. Tuan-tuan, kita tak ada masalah kerajaan negeri ataupun anak syarikat tu nak pindahkan penduduk. Kerana itu memang tanah milik secara sahnya adalah milik company-company tersebut. Anak-anak negeri tersebut. Itu tak ada masalah. Cuma bila ada janji itu, maka janji itu sepatutnya mereka kena tunaikan. Walaupun janji itu berkemungkinan besar secara kontraknya mungkin tak valid pun. Tetapi itu secara moralnya kita kena tunaikan. Tuan-tuan, Perikatan Nasional bila isu yang berlaku di Kuala Lumpur tempoh hari, bukan main, dia gasak tuan-tuan. Inilah Melayu tertindas. Melayu ni telah dihalau daripada bumi sendiri. Melayu tidak ada tanah lagi. Melayu itu, Melayu ini tuan-tuan. Bila masuk dekat negeri dia, hilang cerita Melayu. Bila masuk kat negeri dia ni, hilang cerita Melayu. #Pasik tuan-tuan.
Tak ada siapa buat komen tentang benda ni. Lepas tu keluar kenyataan daripada syarikat-syarikat tersebut bahawa mereka memang dah ada hak atas tanah tersebut. Mereka memang boleh ambil. Dan tuan-tuan, kita tak nafikan. Syarikat-syarikat itu mempunyai hak ke atas tanah tersebut. Kita tak menafikan. Tetapi dalam masa yang sama, di mana janji kamu? Di mana janji kerajaan negeri yang sekarang ini, yang pada waktu itu beria-ia kata nak bagi pampasan dalam bentuk rumah kepada penduduk tersebut. Sekarang ini dia tinggal bagi berapa? 1,500. Kalau orang tu ada rumah, mungkin anak dia ada, okey lah dia boleh pindah. Kalau dia tak ada, kalau dia tak ada keluarga, dia nak pergi ke mana? Kan? Dia nak pergi ke mana? Itu satu persoalan yang rakyat Kelantan kena fikirkan. Kenapa kerajaan negeri sekarang, sedangkan mereka berjanji, tak mampu nak bagi? Bukan mereka tak nak bagi, saya rasa lah tuan-tuan. Tapi kerajaan negeri Kelantan tak mampu bagi. Soalan saya, kenapa tak mampu bagi? Yang tu tuan-tuan kena fikirkanlah sendiri. Begitulah guys, nasib sebagian kaum Melayu Malaysia yang kurang beruntung. Jadi walau merasa menjadi kaum istimewa, sebagian kaum Melayu Malaysia sesungguhnya mengalami masalah hidup yang sulit. Mereka juga terdesak oleh kaum Cina dan warga asing. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.